Baiklah, untuk segmen seterusnya, kita bawakan tetamu yang cukup istimewa untuk bercakap mengenai aspek teknologi ini, terutamanya kepada anak muda dan juga pembudayaan sains, teknologi dan juga inovasi. Siapa dia? Kita cukup berbesar hati pagi ini kita bersama dengan Yang Berhormat Chang Lee Kang, merupakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Selamat pagi. Selamat pagi. YB. Sihat YB? Sihat. Terima kasih. Kita mulakan YB nak jelaskan sedikit inisiatif-inisiatif di bawah MOSTI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ini, terutamanya di kalangan masyarakat tentang pembudayaan sains, teknologi dan juga inovasi. YB, silakan. Okey. Terima kasih Ridwan, terima kasih Sofia. Sebenarnya pembudayaan sains dan teknologi, sains, teknologi dan inovasi ini adalah salah satu orang kata core business lah MOSTI. Kami ni Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi kan. Selain daripada R&D, pembudayaan itu sangat penting juga. Di bawah MOSTI kami ada satu program ataupun inisiatif yang bernama SciTech for You. SciTech for You tu dia adalah satu kira branding. Di bawah inisiatif SciTech for You, kita ada dua program berdana flagship. Yang pertama adalah Minggu Sains Negara. So Minggu Sains Negara dan keduanya adalah Techlimpik. Minggu Sains Negara kita buat pameran, kami bawa ke negeri-negeri masing-masing. Lepas tu Techlimpik kita buat pertandingan tentang teknologi baru seperti robotik, coding, drone dan lain-lain. Dan ada satu program lagi yang kira inisiatif barulah, STEM Camp. So baru-baru ni, just mungkin dua hari lepas, saya baru lancarkan STEM Camp pertama yang MOSTI anjurkan. So itulah antara usaha-usaha yang MOSTI lakukan untuk membudayakan sains, teknologi dan inovasi inilah dengan bantuan agensi-agensi yang berlainan seperti Pusat Sains Negara, Planetarium Negara dan lain-lain. Okey, tadi YB ada menyentuh berkenaan dengan Minggu Sains Negara dan juga Malaysia Techlimpik tadi ya. Jadi mungkin YB boleh jelaskan lebih lanjut lagi apakah antara paparan ataupun pengisian sepanjang Minggu Sains Negara. Minggu Sains Negara ni nama dia Minggu, tetapi kami buat dalam tempoh panjang juga. Bukan minggu? Tak, bukan minggu. Dari bulan April hingga ke bulan Oktober. So itu adalah Minggu Sains Negara lah. Dan kami anjurkan di semua negeri. Dan kami adakan pameran, ada science show yang dianjurkan oleh agensi MOSTI. Dan kami buat sepanjang dalam lebih kurang 6 bulan itulah. Dan dalam tu yang Minggu Sains Negara ni kita anjurkan sejak tahun 2018 sampai hari ini. So setiap tahun kami lakukan, kami anjurkan. So ini adalah satu inisiatif yang dapat tarikan ramai, di mana kami buat pameran ataupun Carnival Sains tu, sambutan memang bagus. Saya bagi contoh, tahun lepas kami dapat jumlah pengunjung seramai 200,000. Itu fizikal, pengunjung fizikal yang atas talian ataupun maya tu dalam lebih kurang 400,000. Wow, lagi ramai. So jumlahnya lebih kurang 600,000 lah pengunjung untuk Minggu Sains Negara ni. So itulah itu adalah salah satu usaha untuk kami cuba memperkenalkan sains, teknologi dan inovasi kepada golongan muda, dan ini juga inisiatif yang dapat sambutan baik. Itu sebabnya kami teruskan ni. Satu lagi Techlimpik. Techlimpik kami buat ikut zon. Kami buat ikut 6 zon. So dia macam pertandingan lah. Namanya Techlimpik, macam teknologi Olimpik. Kami buka kepada golongan muda dari tahun 7 hingga ke tahun 30 tahun umur dia. So
So ada kami terbuka lah. Kategori lah. Siapa-siapa nak join boleh. Dia ikut zone, lepas tu ada satu macam final lah. Wow. So dalam tu ada kategori-kategori yang berbeza. Ada coding, ada robotik, ada AI, IoT dan lain-lain. Itu semua dalam dalam form pertandingan lah. Dan ini juga dapat sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan lah. Seperti tahun lepas, Techlimpic dapat penyertaan 1.8 juta. Wow. Ya, 1.8 juta. Dia itu pun kami rasa gembira lah. Ya, betul. Maksudnya golongan muda, golongan belia ni, mereka memang minat untuk menyertai pertandingan seperti inilah. STEM camp perlu bagaimana? Ya. Tadi STEM camp. YB ada sebut STEM camp. Baru dilancarkan 2 hari lepas kan? Ya. Baru dilancarkan dan STEM Camp adalah inisiatif baru. Saya bagi contoh seperti Minggu Sains Negara, Techlimpic. Dia adalah program yang di mana kami anjurkan penyertaan tu kami kira pasif lah, kami anjurkan. Lepas tu orang datang. Tetapi sekarang STEM Camp adalah kami ambil satu pendekatan yang berbeza. Kami sampai ke sekolah tu. Kami buat dalam sekolah, kami anjurkan dalam sekolah dan kami bawa agensi-agensi kita, Pusat Sains Negara, Planetarium Negara, Nuklear Malaysia. Kami bawa agensi-agensi tu masuk dalam sekolah. Dan baru-baru ni kami buat di sekolah Cheng Mo di PJ dan dapat pernyataan 100 orang. So kami sasarkan STEM Camp ini kami nak anjurkan di seluruh negara, target 15 sekolah dengan kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri dan juga sekolah-sekolah PIBG sekolah lah. So kami jangka kami akan buat dalam 15 sekolah dan dapat penyertaan lebih kurang 1,500 murid lah. So ini adalah satu inisiatif yang di mana kita sampai ke tempat di tempat tu, bukannya kami anjurkan program di satu tempat, orang datang. So ini juga adalah inisiatif MOSTI untuk supaya kita dapat memupuk minat murid-murid ataupun pelajar untuk lebih minat pada sains, teknologi dan inovasi lah. Dan di samping itu juga kami cuba mencungkil bakat lah. Kalau kita nampak mana-mana pelajar yang memang bagus dalam bidang sains, mana-mana sektor lah, kami akan cuba develop lah, kita cuba bangunkan lah. Betul. Nak mencukir bakat ni saya kira YB pastinya banyak cabaran lah untuk kita bermula daripada peringkat sekolah. Perlu kita berikan pendedahan kepada golongan terutamanya peringkat sekolah lah. Jadi YB, apa antara mungkin inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan sendiri untuk memastikan bahawa ianya disampaikan dalam masa yang sama, kita dapat mencukir bakat tadi seperti YB kongsikan tadi, dan demi masa depan negara juga. Saya kira sebab sains dan teknologi ini cukup memberi kesan kepada negara dan juga untuk generasi akan datang. Ya, sebenarnya memang untuk memupuk minat dan mencungkil bakat sains, teknologi, inovasi ini memang dia satu tanggungjawab yang agak berat lah. Sebab ini adalah agenda nasional. Menjelang tahun 2030, target kita adalah Malaysia menjadi negara yang berteknologi tinggi. Dan ini juga salah satu elemen ataupun unsur yang penting dalam agenda ekonomi madani. Yang amat berhormat Perdana Menteri selalu sebut tentang high value, high growth industri. So sekarang kami nak bawa pelaburan yang high value, high growth, yang selalunya dia teknologi driven. Maka kami perlu juga menyediakan bakat yang mencukupi, yang boleh memenuhi keperluan industri. Itu sebabnya kita perlu merancangkan lagi program-program pembudayaan sains, teknologi dan inovasi supaya lebih ramai pelajar dia boleh memilih aliran sains apabila mereka masuk ke pendidikan tertiary. Bagaimana pula dengan kerjasama antara kementerian, rentas kementerian untuk kita mencapai hasrat ini? Saya rasa ini adalah satu unsur yang penting juga ataupun faktor yang penting juga. Sekiranya semua agensi ataupun kementerian-kementerian, orang kata work in silo,
memang dia tak jadi. Sebab pembudayaan sains, teknologi, inovasi ini, walaupun nama dia sains, teknologi, inovasi, tetapi dia memang merentasi kementerian. Bagi contoh, kami mesti kerjasama dengan rapat dengan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga KPT, Pengajian Tinggi. Selain daripada itu, kami juga kerjasama dengan kementerian seperti MOF, Kementerian Ekonomi dan lain-lain untuk kita promosikan ataupun membudayakan sains, teknologi dan inovasi. Dan ini adalah pendekatan yang selalu disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu whole of government approach. So pendekatan ini adalah whole of government approach, di mana kita perlu mengambil pendekatan yang kerjasamalah dan tidak lagi kerja dalam secara persendirian, work in silo ataupun terlalu orang kata territorial. Dia just nak protect tempat sendiri saja, kawasan sendiri saja. So maka ini adalah satu pendekatan whole of government approach lah, yang saya rasa inilah satu-satu jalannya untuk kita mengatasi masalah pembudayaan sains, teknologi dan inovasi ini. Okey, baik. YB tadi yang terbaru adalah berkenaan dengan CAM tadi kan? Dan apa lagi antara perancangan-perancangan lain untuk kita untuk kita pembudayaan sains teknologi ini? Apa lagi antara perkara lain? Ada juga tadi saya tak sebut. Tadi saya sebut Bingo Sains Negara Teklimpik dengan STEM Camp. Ini adalah dalam bentuk aktiviti. Kami juga ada reality show lah yang melibatkan inovasi. So kami tahun lepas inisiatif baru juga. Mesti kerjasama dengan Kementerian Ekonomi, kami adakan satu reality show, nama dia Innovaton. So dalam program Innovaton tu dapat sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan. So tahun ini kami akan teruskan lagi lah. Okey. Bagaimana dengan kerjasama pihak swasta ataupun pemain industri yang sudah pun bertapak dalam memajukan negara untuk kita pergi ke akar umbi untuk mendidik anak-anak yang masih bersekolah ini dalam aspek bidang sains dan teknologi? Ya, kerjasama dengan industri merupakan satu perkara yang sangat penting lah. Sebab industri itu adalah orang kata receiver. Apa yang sistem pendidikan kita sudah latih, akhirnya dia akan masuk ke dalam industri. So kami sebagai kerajaan selalu semak dengan industry player, sama ada pelajar ataupun bakat yang kami latih itu memenuhi keperluan industri atau tidak. So maka kementerian mesti selalu ada dialog dengan pihak industri, dan kami tahu apa keperluan mereka dan kami boleh tolong memudahcarakan dengan kementerian-kementerian yang lain dari segi silibus ataupun di luar kurikulum. So itu adalah peranan mesti, dan industri pun sangat-sangat mereka sudi bekerjasama dengan kerajaan sebab mereka adalah receiver. So ada program-program yang mereka mainkan peranan, sama ada mereka menaja ataupun mereka pun mainkan peranan dalam melatih bakat-bakat sains, teknologi dan inovasi. Saya kira cukup penting sebab apa? Kita tak mahu membazir. Satu bakat itu kita perlu optimumkan. Betul. Betul. Kadang-kadang apabila kita lakukan usaha, bakat itu tak kena dekat tempat dia. Jadi kerjasama antara pihak industri, rentas kementerian itu cukup pentinglah untuk kita detect bakat yang betul-betul sesuai dengan tempatnya. Berada di tempatnya. Okey, dan berbalik kepada tadi kan Minggu Sains Negara YB kan, apa antara pengisian yang akan dilakukan kebiasaan sebab ia telah pun bermula pada tahun 2018. Apa antara pengisian, dan pasti setiap tahun berbeza-beza pengisiannya. Tahun ini fokusnya apa? Minggu Sains Negara sebab dia dianjurkan untuk memupuk minat pelajar terhadap sains, teknologi dan inovasi, maka dia lebih asas lah. Kami adakan pameran di suatu tempat, satu lokasi. Lepas tu kami akan ajak sekolah-sekolah yang berhampiran untuk hantar pelajar untuk mereka merasai bagaimana bagaimana sains tu dia boleh
hubung kait dengan kehidupan harian kan? Saya rasa itu sangat penting sebab kalau kami pelajar sains dalam bilik taja saja, dia tak dapat nak relate dengan kehidupan seharian lah. So, teori dan praktikal lah YB kan. Maka kami ambil pendekatan yang hands on experience. Ada banyak jenis atau game ataupun device, peralatan yang mereka boleh sendiri pergi cuba. So dia lebih pada hands on experience ya. Budak itu dia boleh merasai benda-benda tu, pengalaman tu dengan pakai VR lah. Itu bukan budak je seronok YB. Saya kira ibu dan ayah pun seronok. Teknologi terbaru kan, kita kena fit dalam teknologi terbaru. Kalau tidak, kita ketinggalan. Kadang-kadang kita ni yang besar pun ketinggalan dengan anak-anak YB. Macam mana? Sekarang budak-budak mereka lebih advance. Very advance. Betul. Mesti ini kita kena perkayakan untuk orang-orang macam kami juga. Ini Minggu Sains Negara dia memang open lah semua ya. Tapi mesti lebih walaupun mesti mainkan peranan dalam pembudayaan sains teknologi dan inovasi ni, kami lebih pada di luar kurikulum lah. Dia di luar bilik taja, di luar daripada silibus. Maksudnya informal education lah. Kami lebih pada bidang itulah. Bagus ni kan. Saya kira kita sebagai ibu bapa perlu ambil pendekatan ini untuk bawa anak-anak untuk mengetahui dan juga memahami. Selain daripada pembelajaran di sekolah, di rumah, kita juga ada hands on kan. Praktikal tu penting. Minggu Sains Negara. Terima kasih banyak-banyak kepada YB Changleh Kam, iaitu Menteri Sains, Teknologi dan juga Inovasi, sudi berkongsi dengan kita apakah inisiatif di bawah MOSTI untuk membudayakan sains, teknologi dan juga inovasi. Baiklah, sains, teknologi dan inovasi, kita berikan kepada anda satu cerita pagi ini dari negeri Selangor berkaitan dengan taman cahaya terbesar di Malaysia yang terletak di Serdang ataupun Maib Serdang. Rakan saya Farah sudah pun bersedia. Farah, silakan.